Hai semua, nama saya James. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kesihatan mental dan kami amat besar hati dapat menjemput tetamu kita hari ini, Cik Madya. Cik Madya, boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Marida binti Makruzi. Saya merupakan pelajar tahun akhir sarjana muda kaunseling di Universiti Melaya dan sekarang tengah menjalankan latihan industri di LPPKN Negeri Sembilan. Okey, disebabkan pandemik COVID-19 yang sedang mendular di seluruh Malaysia, so apa yang kita nak bincangkan hari ini mengenai dengan kesihatan mental disebabkan apa yang kita cakap kuarantin. Sebab kuarantin ni banyak memberi efek kepada kalangan rakyat sebab mereka tak dapat nak keluar rumah ke, tak dapat nak buat aktiviti yang mereka sepatutnya boleh buat sebelum COVID-19 pandemik ini. So, ada banyak yang research yang telah menunjukkan bahawa ini adalah berkait dengan kesihatan mental disebabkan oleh kuarantin ke apa ke. Yang first question yang kita akan tanya kepada Cik Madya ni, bolehkah anda memberikan definisi kepada kalangan penonton yang sedang tengok kita punya video ni, apakah itu definisi kesihatan mental? Okey, so kesihatan mental ni merujuk kepada kesejahteraan kognitif iaitu pemikiran kita, tingkah laku dan juga emosi yang mana ia juga berkaitan dengan apa yang manusia fikirkan, apa yang manusia rasa dan juga tingkah laku mereka lah. Dan kesihatan mental ni juga boleh mempengaruhi kehidupan seharian individu dan ia boleh berjadi bertentangan. Ya, maksudnya kehidupan seharian juga boleh menentukan tahap kesihatan mental seseorang. So memang kita dah faham apa itu kesihatan mental definisi dia. Ada tak kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok yang dia orang lebih lemah dalam menangani stres ke ataupun masalah kesihatan mental ni? Okey, so kebiasaannya kesihatan mental ni tidak mengenali individu lah. Jadi ni tak ada benda yang boleh define lah. Tapi ada beberapa golongan yang mungkin senang terdedah kepada masalah kesihatan mental. So antaranya yang pertama adalah individu yang dikenali sebagai ataupun terjebak dengan LGBTQI. Okay, misalnya lesbian, gay, bisexual, transsexual dan so on lah. Yang mana mereka ni 2 ataupun 3 kali ganda cenderung untuk mengalami masalah kesihatan mental. Yang kedua adalah individu yang berkulit hitam ataupun British yang berkulit hitam lah. Yang mana 23% daripada mereka ni cenderung untuk mengalami kesihatan mental. Dan perempuan ataupun wanita yang berumur daripada 18 hingga ke 24 tahun lah yang kita boleh kenali sebagai remaja. Yang mana 24% daripada mereka ni juga cenderung untuk mengalami masalah berkaitan dengan kesihatan mental. And then seterusnya adalah mereka yang kehilangan tempat tinggal ataupun mereka yang menggunakan bahan terlarang secara berlebihan. So kalau ikutkan identiti kita tak membuatkan kita terlibat dengan kesihatan mental lah. Cumanya mungkin disebabkan macam golongan-golongan ni dia cenderung menghadapi masalah-masalah seperti ketaksamaan dalam sosial ataupun mereka didiskriminasi, mengalami pengalaman trauma dan juga perbezaan kesihatan fizikal. So basically dia bukanlah fokus kepada individu itu sendiri, mungkin disebabkan faktor-faktor situasi ataupun environment persekitaran mereka. Faham. Soalan seterusnya ialah memang terdapat banyak orang yang kesihatan mental mereka terjejas disebabkan oleh pandemik. So, macam mana seseorang itu dapat menjangkiti ke atau mempunyai masalah mental dalam sepanjang pandemik COVID-19 ni? Okay, so macam ikut daripada kajian daripada satu syarikat ni, dia mengatakan bahawa daripada COVID-19 ni kiranya kesihatan mental dari segi kebimbangan meningkat. Lagi-lagi daripada kajian daripada APA ataupun American Psychological Association mengatakan bahawa 62% daripada rakyat Amerika Syarikat mengalami simptom kebimbangan ataupun kita kenali sebagai anxiety. Okay, yang mana 50% daripada mereka mengatakan bahawa COVID-19 ni boleh mempengaruhi kehidupan seharian mereka ataupun mengubah keseluruhan kehidupan mereka. Sebab yang pertama di Malaysia sendiri kita sekarang adakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP right. So daripada PKP ni terjadinya isolasi sosial yang mana mereka tak boleh nak bersosial dengan orang lain. So mereka cenderung untuk menjadi kemurungan sebab tak boleh nak
bergaul dengan orang. Okay, then seterusnya adalah disebabkan oleh kehilangan pekerjaan. Sebab apabila kita dah dengarkan daripada COVID-19 ni sendiri, ramai individu yang kehilangan pekerjaan. Dan daripada isu kehilangan pekerjaan ni, mereka akan cenderung untuk mengalami kebimbangan ataupun rasa tak selamat sebab mereka tak ada pendapatan yang cukup ataupun stabil sepanjang COVID-19 ni. So ada kajian mengatakan bahawa 53% daripada individu yang kehilangan pekerjaan mengalami kebimbangan ataupun rasa tidak selamat lah, manakala mereka yang tidak mengalami kehilangan pekerjaan atau pendapatan hanyalah 32% sahaja yang mengalami kebimbangan dan juga tekanan ataupun rasa tidak selamat. Okey, seterusnya adalah dari segi remaja ataupun pelajar universiti, yang mana mereka sekarang tak boleh nak belajar di universiti sebab universiti tutup kan, kebanyakan universiti tutup, and then mereka juga kena belajar di rumah. So di sini 56% daripada remaja, iaitu daripada umur 18 hingga ke 24 tahun ni, mengalami kebimbangan ataupun tekanan, dan disebabkan itu mereka juga terjebak kepada penggunaan bahan terlarang yang berlebihan dan juga mempunyai pemikiran untuk bunuh diri. That's just kiranya itu adalah kesan sampingan daripada COVID-19 ni lah kepada remaja. And then the last yang terakhir adalah untuk mereka yang bekerja dan juga mempunyai anak, yang mana 49% daripada wanita yang mempunyai anak bawah 18 tahun cenderung untuk mengalami kebimbangan ataupun tekanan. Mungkin disebabkan bebanan kerja mereka sendiri sebab mereka duduk di rumah. So mereka perlu menjaga anak ataupun menguruskan hal-hal rumah, dan juga dan pada masa sama mereka juga perlu buat kerja daripada office di rumah. Okey, itu saja. Faham. So, apakah yang akan berlaku sekiranya sesetengah orang itu tidak mempunyai kesihatan mental yang sihat sepanjang COVID pandemik 19 ni? Okay, so mereka yang tidak mempunyai kesihatan mental yang mungkin kurang baik ataupun tidak baik, cenderung untuk mengalami penyakit mental lah, ataupun kita katakan sebagai gangguan mental disorder lah. Okay, dan yang mana gangguan mental ni dia akan mengganggu kita punya pemikiran, tingkah laku dan juga emosi kita. Maksudnya kita akan rasa, contohnya kita akan rasa bimbang, kita akan rasa tertekan, kita ada gangguan makan, ada gangguan tidur, dan lebih teruk mungkin membawa kepada gangguan mental seperti skizofrenia ataupun depresi yang tahap yang lebih teruk lah. Okay, itu adalah apa yang akan terjadi sekiranya seorang tak mempunyai kesihatan mental yang baik lah. So dia akan mempengaruhi, ia juga mempengaruhi kita punya kehidupan seharian kita. Maksudnya tak boleh nak buat kerja lain sebab kita mempunyai perubahan daripada pemikiran kita dan tingkah laku kita. So itu saja. Sebab seperti yang saya fahamkan, terdapat kalangan yang mengalami kesihatan mental, penyakit mental, ultimate dia orang akan bunuh diri sebab tidak dapat menangani stres yang dihadapi oleh pandemik COVID-19 ni. So adakah itu ada salah satu sesudahan ataupun jalan akhir yang kita tidak harapkan? Ya, betul tu. Macam sekarang pun kan kita boleh nampak dalam akhbar daripada contoh daripada COVID-19 ni sendiri, ada banyak kes bunuh diri ataupun ada banyak kes kemurungan. So itu adalah disebabkan mereka tak boleh kiranya mereka tak jumpa jalan yang betul untuk mengurus mereka punya kesihatan mental. So itu adalah dia punya kesan sampingan yang buruk lah. Sebab bila kita ada gangguan emosi, kita tak dapat nak berfikir secara rasional, betul tak? So mungkin jalan yang mereka ambil untuk bunuh diri sebab mereka rasa macam bunuh diri boleh menghilangkan segala rasa sakit dia ataupun segala rasa stres dia, macam tu. So kita telah bincangkan apa ada kesan sampingan penyakit mental tu daripada pandemik COVID-19. Madya boleh berikan sedikit tips kepada penonton kita orang yang sedang menonton video ni. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kesihatan mental ini sepanjang
pandemik ni? Okay, so sebenarnya banyak juga perkara yang kita boleh lakukan untuk menjaga kesihatan mental kita. Okay, yang first, tentunya lah kita kena cari saluran yang betul untuk nak uruskan kita punya kesihatan mental. Contohnya, cuba cari talian sokongan bantuan psikologi yang mana kita banyak je talian kasih, dan juga mungkin boleh pergi kepada klinik-klinik berdekatan ataupun mereka yang berada di universiti. Boleh pergi ke hospital di universiti sendiri sebab mereka juga ada bahagian ataupun untuk bahagian psikologi sendirilah. Okay, then yang kedua mungkin mereka boleh meluangkan masa. Macam sekarang ni kita tak boleh berjumpa secara bersemuka. So mungkin kita boleh jumpa secara dalam talian, kiranya menggunakan video call, sebab benda tu juga mungkin boleh sedikit sebanyak membantu kita untuk menguruskan kesihatan mental kita. Seterusnya adalah kita luahkan perasaan ataupun emosi kita, tapi dengan cara yang baiklah. Contoh, cari someone ataupun seseorang yang kita rasa kita percaya, so kita boleh bercerita dengan dia apa yang kita rasa supaya kita tak pendamkan. Sebab apabila kita pendam, mungkin benda tu akan jadi lebih teruk bila kita hati kita pun ataupun badan kita pun sendiri tak boleh nak tanggung dah perasaan tu. Okay. Seterusnya adalah kurangkan pengambilan alkohol sebab mungkin benda ni juga boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. And then seterusnya adalah cuba amalkan gaya hidup yang sihat seperti bersenam. Seperti itulah, so kita boleh rasa cergas. So kita tak adalah terbaring sahaja dalam bilik walaupun kita hanya duduk di rumah. Okay, seterusnya adalah cuba cari kemahiran yang baru ataupun kita punya minat yang baru supaya kita tak rasa terlalu bosan, yang mana cenderung buatkan kita rasa murung duduk di rumah, macam tak ada rasa tak buat apa-apa kan. Okay, yang terakhir adalah dapatkan tidur yang cukup lah sebab tidur pun merupakan satu perkara yang penting. So, bila kita tidur, kita akan rasa penat. Bila rasa penat, so mungkin tu akan mengganggu kita punya pemikiran ataupun kita punya fizikal dan juga mental kita. Itu sahaja. Faham. So yang terakhir, ada apa-apa tak yang Cik Madya nak buat penambahan terhadap isu-isu kesihatan mental ni? Okay, saya nak kongsikan tentang simptom-simptom individu yang mengalami masalah kesihatan mental lah. Okay, yang pertama, mereka akan rasa sedih yang melampau. Yang kedua, pemikiran mereka jadi tidak rasional ataupun mereka tak boleh berfikir dengan baik. Seterusnya adalah perubahan mood dan juga perubahan mood lah. Mereka kadang-kadang mereka rasa gembira dalam macam dalam masa 2 minggu ataupun sebulan, mereka akan rasa sangat gembira. Tapi dalam 2 minggu yang akan datang, mereka akan rasa sangat sedih. So seterusnya adalah rasa penat yang melampau, dan rasa risau ataupun rasa takut yang melampau, sukar untuk faham situasi ataupun keadaan di sekeliling mereka sendiri. Kiranya mereka susahlah nak untuk fikir benda yang terjadi di sekitar mereka. Okay. So yang itu sajalah. Actually amat berterima kasih kepada Cik Madya hari ini untuk menghadir ke video secara atas talian hari ini untuk membincangkan tentang isu-isu semasa mengenai dengan kesihatan mental ini. Dan kalau ada apa-apa, anda boleh menghubungi ke pertubuhan kita orang dan kita akan membantu anda. Dan sekiranya anda berminat dengan video yang kita buat ini, anda boleh pergi like, share dan komen dekat Facebook dan YouTube kita orang dan Instagram juga. Okay, itu saja. Kita berjumpa lain kali. Okay, terima kasih. Terima kasih.